Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Shalom dan salam sejahtera. Tolong buka ke Matius 6 ayat 24. Matthew 6:24. Seseorang tidak mungkin menjadi hamba diri kepada dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau akan setia kepada yang seorang dan mencela yang lain. Demikianlah kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan. Ini adalah satu ajaran dari oleh Yesus dari atas bukit. Ini ajaran Yesus memang praktikal, dan kita ini untuk cara kita hidup dalam dunia ini. Di sini Yesus kata, seorang tidak mungkin menghabdi diri kepada dua tuan. Ini kadang-kadang kita pun nak cuba lah. Kadang-kadang kita pun cuba, kadang-kadang kita tak berasa, tapi kadang-kadang kita mencuba. Tapi Yesus telah memberitahu, kalau seseorang cuba untuk menghabdi kepada dua tuan, dia akan mengasihi seorang dan membenci seorang yang lain. Dan dia di ayat 24 dia kata, demikianlah kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan. Dia kata seorang tak boleh jadi hamba kepada Allah dan juga kepada hamba kekayaan. Ini sebab kita baca dalam Matius 22, Matthew 22, ayat 37, verse 37. Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Yesus kata di sini seseorang mesti mengasihi Allah dengan sepenuh hati, bukan 10%, bukan 99%, tapi dengan sepenuh hati. Kita juga baca dalam Yakobus 4, James 4, ayat 4, James 4:4. Kamu tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahawa sesiapa yang bersahabat dengan dunia menjadi musuh Allah? Bila kita menjadi kawan dengan dunia, kita akan jadi musuh Allah. Itu yang Yesus kata dalam Matius. Dia kata seorang tidak boleh jadi menghabdi diri kepada dua Tuhan. Oleh itu, sesiapa mau bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini sudah terang. Yesus dah beritahu kita seseorang tidak boleh menghabdi kepada dua tuan. Dan di sini Matius 22, kita mesti mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Yakobus dia kata, kalau kamu jadi kawan dengan dunia, kamu akan jadi musuh dengan Allah. Tapi hari ini paling nak berkongsi bukan tentang kekayaan, tapi paling nak kongsi dengan kamu, tapi ayat yang sama. Ayat yang ini 24, seseorang tidak mungkin menghabdi diri kepada dua tuan. Kadang-kadang kita memang kita kata, pari saya bukan habdi kepada kekayaan. Tapi macam mana dengan kepercayaan yang lama? Selepas kamu telah menerima Yesus, ataupun selepas kamu dah basuh kepala atau baptize, adakah kamu telah mengambil keputusan untuk memutus
semua perhubungan kamu dengan kepercayaan yang lama? Ataupun adakah kamu masih pegang kepada beberapa kepercayaan yang lama? Itu yang Yesus kata. Di Matius memang Yesus kata, kamu tak boleh jadi hamba kepada harta dan kekayaan. Tapi macam mana dalam kehidupan kita? Perhambahan kita kepada harta dan kepercayaan yang lama. Tolong buka ke Keluaran, Exodus, Keluaran 20 ayat 4. Keluaran 20 ayat 4. Exodus 24. Ini adalah satu hukum-hukum Allah. Okay? One of the 10 commandments. Jangan buat patung ukiran untuk dirimu atau wujudkan apa-apa pun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Ayat 5. Jangan sujud menyembahnya atau beribadat kepadanya. Kerana aku Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu. Tengok, saya akan ulang. Kerana aku Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan ayah kepada anak-anaknya. Ini kita mesti ingat Allah yang kita percaya, dia bukan saja Allah yang suci, dia adalah Allah yang cemburu. Dia tidak akan kongsi kemuliaan dia dengan sesiapa pun. Dia kata, kalau kamu nak menyembah saya, kamu mesti menyembah saya sahaja. Hanya saya yang boleh jadi Tuan dalam kehidupan kamu. Kalau kamu nak kongsi, tak boleh. Sebab saya adalah Allah yang cemburu. Saya takkan kongsi kemuliaan saya dengan orang yang lain. Mari nak kongsi beberapa kisah benar dalam pelayanan pagi. Ini telah berlaku 20 tahun yang lalu. Ada seorang jemaah. Saya memang suka dia. Dan tapi dia sekarang memang kuat dalam iman dia. Dia datang, dia kata, Padi saya nak cakap dengan kamu, dia pun macam sengan nak cakap. Dia cakap lah, apa yang kamu nak cakap saja. Dia kata, Padi tak apa nak cakap, tak tahu macam mana nak cakap lah Padi. Dia pun, dia kata, okey lah, saya cakap lah. Dia pun macam cakap lah. Dia kata sebelum dia pindah datang ke Semenanjung, bapa dia telah memberi sesuatu benda kepada dia. Dia kata, bapa telah bagi ini kepada saya. Dia kata, simpanlah dalam purse. Jangan simpan di mana-mana, simpan dalam purse. Bawa sajalah bersama kamu ke mana-mana kamu pergi. Bawa bersama kamu ke mana-mana kamu pergi, Dan tetapi dia seorang pemimpin, dia akan pimpin dalam puji-pujian. Tengok, benda dalam purse, tapi dia pimpin dalam puji-pujian. Tapi selepas dia datang lebih rapat dengan Yesus, dan dia macam Roh Kudus telah tunjuk kepada dia apa yang dia simpan dalam purse dia bukan baik. Dia datang, dia telah serahkan dan Padi pun telah ambil dan bakar. Tengok, kadang-kadang kita Kristian, tapi tengok macam dia mengasihi Allah, dan dia juga percaya kepada benda yang dia simpan dalam purse. Ini pun kisah benar. Di Pangkalan Hulu,
Ini pun dah sudah lebih dari 20 tahun. Padi dijemput oleh seorang jemaah untuk berdoa untuk dia. Dia kata, Padi setiap kali saya mengandung gugur saja. Setiap kali saya mengandung 2-3 bulan gugur. Okay, Padi dan beberapa jemaah kami telah melawat dan berdoa. Dan dia kata, selepas berdoa dia kata, Padi saya nak mengaku saya ada simpan beberapa benda yang saya telah bawa dari Sarawak. Dia pun terus serahkan semua. Semua dia serahkan. Kami pun terus ambil dan bakar di depan rumah dia. Selepas kami dah berdoa, terus bakar. Dalam 1 tahun, dia sudah ada seorang anak. Tengok, ini roh jahat yang terikat kepada tu benda-benda telah mengikat rahim dia. Sampai dia pun tak dapat ada seorang anak, ada anak. Ini dia macam, saya seorang Kristian. Saya percaya Yesus dan saya juga percaya kepercayaan yang lama. Saya percaya Yesus. Saya ada simpan salib di depan rumah. Ini pun satu yang salah. Ini adalah satu dosa. Kita tak boleh kongsi kepercayaan kita di antara Yesus dan benda-benda yang lain. Mula-mula di sini ini dulu di gereja lama tak ramai lah orang Sabah Sarawak. Tapi di sini ada ramai. Mula-mula bila saya melawat beberapa keluarga, Padi pun nampak di depan rumah ada salib. Di dalam rumah, di atas pintu ada gambar Yesus. Tapi di belakang gambar Yesus ada duri. Saya kata, mengapa kamu simpan di duri? Mula-mula saya pun tak faham. Dia kata untuk melindung, untuk macam melindung keluarga, to protect the family. Dari siapa? Mereka kata, dia dulu jahat lah pastor. Saya kata, ya kah? Nanti tu duri jatuh, nanti kamu pijak, tengok apa akan jadi. Tengok, salib, gambar Yesus, di belakang gambar Yesus, bukan saja duri. Kadang-kadang saya nampak mereka ada simpan barang, mereka akan ikat dalam kain, simpan di belakang gambar Yesus. Apa manusia lah, saya pun tak faham. Kalau nak percaya Yesus lah. Kamu percaya Yesus akan melindungi kamu, percaya dengan sepenuh. Janganlah kata, saya seorang Kristian, saya ada salib di depan, saya ada gambar Yesus, tapi di belakang gambar Yesus saya ada simpan benda-benda. Itu adalah dosa. Itu macam kamu percaya Yesus dan juga roh jahat. Lain sekali akan kongsi lagi satu. Ini saya telah baca dalam satu buku, ini pun kisah benar. Ini tentang seorang lay reader, pemimpin gereja lay reader. Dia datang jumpa pastor. Dia kata, Father boleh tolong berdoa untuk saya dan keluarga. Dia kata, tanya mengapa? Dia kata, anak saya menangis. Tiap-tiap malam dia menangis. Dia menangis. Wah, sampai jiran pun tanya apa terjadi kepada anak. Kami telah jumpa doktor, jumpa pakar. Mereka semua kata, kamu, anak ni kamu sihat. Tapi malam saja dia akan menangis. Macam satu kampung boleh dengar lah, Father. Dan Father pun berdoa lah. Semasa Father berdoa untuk anak, tiba-tiba isteri lay reader yang cuba mula bercakap dengan suara yang lain. Itu roh jahat sedang cakap melalui isteri lay reader. Dan Father kata, kamu siapa? Mengapa kamu masuk dalam dia? Dia pun kata, bukan saya masuk. Dia cari saya. Dia datang cari, dia nak tolong, dia nak pertolongan dari saya. Mengapa? Dia kata dia curiga, dia suspicious. Dia kata mungkin suami dia ada perhubungan dan sulit dengan seorang perempuan di tempat kerja. Oleh itu dia datang jumpa saya. Dan saya pun terus masuk ke dalam dia. Sekarang kamu di mana? Dia kata, saya di dalam bilik tidur mereka.
Saya di bawah katil. Tiba-tiba father dan beberapa pemimpin mereka pergi cari saya. Ada benda di bawah katil, di tempat suami selalu tidur. Tengok lari dah. Macam mana boleh lah. Kalau kita kata saya percaya Yesus, kita mesti belajar untuk bersetia kepada Yesus. Itu yang Yesus kata dalam Matius 6. Dia kata kita, di mari kita baca untuk kamu, seorang tidak mungkin mengabdi diri kepada dua Tuhan. No one can serve two masters. Ini kamu tak boleh membahagi kepercayaan kamu kepada Yesus dan kepercayaan yang lama. Bila kamu telah menerima Yesus, kamu mesti membuang semua kepercayaan yang lama. Kalau kamu dah simpan benda-benda, buang saja, bakar mereka. Kata saya tak ada apa-apa berhubungan dengan kepercayaan yang lama. Mungkin orang boleh kata, jangan lupa kamu siapa ini ya. Yalah, dulu kan saya seorang Kristian. Perlindungan saya adalah siapa? Yesus. Oleh itu saya akan pegang kepada kepercayaan saya dalam Yesus Kristus. Dia akan melindungi saya. Dia akan memberkati saya. Dia akan memimpin saya. Oleh itu saya akan bersetia kepada Yesus. Itu yang Pari kata, kamu mesti belajar. Jangan kongsi kepercayaan kamu dengan kepercayaan yang lama. Ini bukan saja saya nak bagi contoh dari orang Sarawak, tapi ini juga kadang-kadang saya dengar juga orang India pun buat. Kadang-kadang mereka pun pergi jumpa bomoh. Sebab mereka nak minta pertolongan. Saya pernah dengar ada seorang yang telah hilang rantai dia. Ada seorang jiran dia kata, marilah. Saya tahu seorang bomoh, dia akan bagi tahu di mana itu rantai. Tapi dia kata, saya seorang Kristian. Dia kata, ada orang Kristian pun pergi jumpa dia lah. Semasa saya di Batu ada seorang Kristian yang jadi bomoh. Mana boleh lah. Mana boleh. Kita mesti berdoa dan pegang kepada Yesus. Ini kita juga dibagi tahu di dalam Yakobus, James 4. James 4, Yakobus 4:7. James 4:7. Oleh demikian, taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Bersetialah kepada Allah. Hanya kepada Allah. Hanya kepada Yesus. Dia kata ni lawanlah iblis, jangan kawan. Lawanlah iblis. Okay, resist the devil. Not to become friend. Dia cakap, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Hanya bila kita ambil keputusan untuk lawan. Kamu pergi jumpa bomoh, apa maknanya? Kamu nak jadi kawan dengan roh jahat, bukan? Si iblis, bukan? Dia tolonglah saya, anda sakit, anda tak dapat tidur, curiga, melindungilah anak saya sebab dia pergi ke Semenanjung. Jangan. Alkitab kata banyak terang, lawanlah iblis, jangan kawan. Kamu tak boleh jadi kawan dengan Allah dan kawan dengan iblis. Sebab Yesus sajalah kawan yang sejati. Kita nyanyi, bukan? What a friend we have in Jesus. Lagu yang cantik ya. Dia yang kawan yang setia. Oleh itu, mari harap. Kalau kamu masih ada benda-benda yang kamu telah bawa dari Sabah, Sarawak, sebab itu ada orang kata simpan di dalam rumah, dia akan melindungi kamu. Ambil dan bakar di luar rumah. Kata dalam nama Yesus, saya menghancurkan, saya akan mengikat dan menghancurkan kuasa-kuasa yang terikat dengan benda-benda ini. Yesus, saya mengaku dosa. Ampunkanlah dosa saya.
dari hari ini saya hanya akan percaya kepada Yesus. Yesuslah perlindungan saya. Doa. Dan Yesus akan melindungi kamu. Sekali lagi ya, kamu tak boleh menjadi hamba kepada dua tuan. Kamu tak boleh jadi hamba kepada kepercayaan kepada Yesus dan kepercayaan lama. Bersetia kepada Yesus, mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Mari akan baca sekali lagi ya, we read Matthew 22:37, Matius 22:37. Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akal. Bila kamu buat macam ini, Allah akan menjadi perlindungan kamu. Allah akan memberkati kamu. Kamu akan dibebaskan daripada perhambahan kamu kepada kepercayaan lama yang hanya mengikat, merampas kita kehidupan yang sempurna. Yesus datang untuk memberi kita kehidupan yang sempurna. Terimalah Yesus. Serahkan kehidupan kamu kepada Dia 100%. Tuhan memberkati. God bless you.